semua ada dekat page dia. InsyaAllah kita pun Ustaz dari program lain kalau dia Tuhan ini, jadi kita punya masa kita terus Kafir warga Pemudi untuk meneruskan program Taman Syurga kita, Taman Syurga insyaAllah. So sama-sama kita iktibar dan juga dapat pemahaman apa saja yang Ustaz kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله آمين. الحمد لله. Pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini di surau istimewa ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Terserlah dia punya kehijauan dia ni. Dinding hijau, kapet hijau kan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Gambar-gambar pun hijau. Di insya-Allah lah salih ala Sayyidina Muhammad. Itu dah salih ala Sayyidina Muhammad. Pagi ni kita nak bincang tentang hisab. Hisab yang akan berlaku nanti di yaumul qiyamah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Satu waktu yang sangat menakutkan sebab kita ni banyak dosa. Orang banyak dosa. Banyak dosa satu hal, kurang amal pula satu hal. Dengan amal yang kita buat pula salih ala Sayyidina Muhammad, tak tahu pula sama ada amal kita tu Allah terima ataupun tidak. Selagi berasa-berasa macam ada, boleh jadi tak ada. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah yang kita risaukan. Maka di antara waktu yang sangat menakutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salih ala Sayyidina Muhammad, sehingga kan subhanallah seorang itu dia akan terlupa kepada ahli keluarga dia. Kita nanti di padang mahsyar nanti kita cari juga anak beranak kita ni. Allah cerita dalam Quran. Salih ala Sayyidina Muhammad. Cari mak, cari anak. Anak cari ayah. Kawan-kawan cari, jiran-jiran pakat-pakat cari. Cari ni pasal apa? Pasal apa cari ni? Pasal nak tuntut. Anak nak tuntut dekat mak. Salih ala Sayyidina Muhammad. Mak dulu tak ajak saya, mak dulu tak nasihat saya, mak tak tegur saya, tuntut.
Tengok tak ada di rumah kita yang tak pakai tudung lagi tu. Dia tuntut dengan kita nanti ni. Dia tuntut. Ada tak anak-anak kita yang tak boleh baca Quran lagi ni? Nanti dia akan tuntut. Kita kat dunia ni tak apalah, sayang, happy lah. Tu kejut anak bangun tidak bangun subuh tu. Allah, biarlah kecil lagi. Kecil apa? Dah 3 dan 5 dah. Biarlah Allah balik cuti-cuti sekali-sekali. Biarlah dia tidak Ustaz. Tidak apa, sehari dia tuntut ke akhirat. Masing-masing pekat tuntut. Bila ada orang nak tuntut, maka apa yang berlaku? Kita lari. Kita akan lari. Kita tengok mak kita mai, kita lari. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ayah kita mai dekat kita, kita lari. Takkanlah ayah kita yang waktu hidup kat dunia ni tiba-tiba ayah kita meninggal, kita menangis. Sebab apa? Sebab ayah meninggal. Ustaz Syamad meninggal ni, ayah meninggal tu menangis tiap-tiap hari, menangis sebab mak meninggal tu menangis tiap-tiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat. Lepas tu apa? Oh, nanti harap-harap di yaumul qiyamah nanti kita akan berjumpa dengan dia. Tapi bangkit di yaumul qiyamah, dia mai kat kita, kita lari pada dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul Ustaz? Bukan saya kata, Allah cerita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah sebut. Pada hari sallallahu alaihi Muhammad, seorang itu akan lari daripada saudara-saudara dia. Abang lari daripada kakak, kakak lari daripada adik, pekat-pekat lari. Bukan lumba lari. Sallallahu alaihi nampak dia mai, kita lari pada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibati wa ummihi wa abihi. Mak pun lari, ayah pun lari. Masing-masing tak mau berjumpa ni. Wa sahibatihi wa banih. Kawan-kawan dan anak-anak pun semua pekat lari. Lari-lari ni pasal apa? Lari semua sebab takut dituntut. Tuntut. Kalau boleh tak mau jumpa lagi. Bagi selesai dulu. Selesai nanti baru kita jumpa. Pasal apa? Saya mai bagi pahala kat mak ni. Pasal apa? Dulu pasal apa tak macam ni? Sehingga Ibnu Abbas cerita, bila cerita wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Pada hari dibentangkan kita amal, kamu akan tengok orang berdosa tu. Mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celakalah kami. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua dibentangkan. Semuanya tertulis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu orang menuntut ni, di antara tuntutan kita sama-sama kita ialah tahu apa? Sekecil-kecil benda dia lalu tepi kita, dia tak senyum kat kita. Pun tuntut. Tak usah cerita yang besar-besar ni. Salih Syahmat. Tuntut apa ni? Waktu kata, ni indal kitab, Ustaz Syahmat, ni ada kitab indahu fulan bin fulan. Kitab ni milik kawan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kitab ni milik kawan ni. Siapa nak mai tuntut? Sekelompok besar manusia semua pekat-pekat mai. Saya ya Allah, saya ya Allah, saya nak tuntut ya Allah, tuntut. Ramai. Yang kita kenal, yang kita tak kenal semua mai. Ada seorang tu, pasal apa nak tuntut apa benda ni? Saya pernah selisih dengan dia kat tepi jalan tu, ya Allah, dia tak senyum kat saya. Dia tak senyum kat saya. La haula wala quwwata illa billah. Nak cerita dahsyatnya sampai macam tu. Sebab apa? Sebab orang lemah macam mana? Gambaran orang di padang mahsyar ni macam orang lemas. Orang lemah ni macam mana? Orang lemah ni, dia apa saja yang dia boleh paut untuk dia selamat, dia akan paut. Mungkin dengan klaim orang tu tak senyum kat dia, dia dapat satu pahala. Tak apa, disebabkan kamu tak senyum kat dia hari tu ni, ambil satu pahala bagi kat dia. Dapat satu pahala pun sangat bernilai waktu dia yaumul qiyamah nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Jadi hari ni kita nak cerita time tu, time hisab. Lepas tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ada tak waktu sallallahu alaihi Muhammad yang subhanallah seorang itu lupa dekat seorang yang lain?
Dia dengan harapan dia, Nabi beritahu, aku tak lupa dekat kamu lah, nanti dia mukimah tak lupa dekat kamu. Tapi Nabi kata apa? Ada 3 waktu yang seorang akan lupa kepada ahli keluarga dia. Ada 3 momen seorang itu akan lupa pada ahli keluarga dia. Tak boleh ingat. Pasal apa tak boleh ingat? Takut sangat-sangat. Sangat-sangat takut. Sampai tak boleh nak ingat siapa-siapa dah. Waktu mana? Yang pertama, waktu turunnya kitab amal. Selagi dia tak dapat suratan amal di tangan kanan, selagi itu dia duduk dalam ketakutan. Yang kedua, waktu nak ditimbang hisap dia. Waktu nak ditimbang hisap, waktu tu takut dia. Yang ketiga, waktu sallallahu alaihi Muhammad nak melintas titian sirat. Selagi tak lepas belah sana, selagi itu duduk dalam ketakutan yang sangat. Baik, kita nak bincang tentang apa? Nak bincang tentang hisap hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, dan mudah-mudahan kita dapat sallallahu alaihi wasallam mengambil pengajaran daripada perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Ibnu Abu Bakar Ad-Dunya sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Ibrahim mengenai firman Allah, kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Dia berkata, pada hari kiamat akan didatangkan amalan seorang lelaki dan diletakkan di atas piring timbangannya. Kemudian didatangkan sesuatu yang menyerupai gumpalan awan yang banyak, lalu diletakkan di piringan yang lain dan lebih berat. Lalu dikatakan, tahukah engkau apa ini? Dikatakan, itu adalah ilmu yang engkau pelajari dan engkau ajarkan kepada orang lain, kemudian mereka mengamalkannya sesudah engkau. Yang ni jadi motivasi kat kita. Motivasi apa? Motivasi untuk kita kongsi ilmu. Dalam riwayat ni cerita, seorang lelaki, dia duduk depan timbang hisap dia, timbang piring timbangan amal dia. Satu piring putih bercahaya duduk di pinggir syurga, ini untuk timbang kebaikan-kebaikan. Satu lagi yang hitam gelap, yang ni duduk di pinggir neraka, yang ni untuk timbang dosa-dosa dia. Waktu dibawakan kepadanya apa amalan-amalan yang dia buat waktu hidup di dunia, semua dia nampak. Semua dia nampak. Ni duduk dalam majlis ilmu ni duduk ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada nanti dia mukimah ada ni. Ada. Ada. Nampak pahala tu macam mana bentuk dia tak tahulah, tapi nampak pahala. Tahu kata tu pahala duduk dalam majlis ilmu, tahu nampak. Dalam duduk majlis ilmu ni beralih sembang kat kawan dia. Hang tahu tak ustaz ni? Ustaz ni hang tahu tak mengumpat. Duduk dalam ni majlis ilmu ni sempat mengumpat ustaz lagi. Ada, nampak juga. Nampak. Yang ni duduk belah kiri pula. Jadi semua benda tu dia nampak. Yang baik dia nampak satu-satu, yang jahat pun dia nampak satu-satu. Sehingga dalam riwayat yang cerita, dia punya pahala dia sallallahu alaihi Muhammad, dia punya pahala dia tu kurang, dosa dia lagi banyak. Dia dah takut dah. Tiba-tiba mai satu gumpalan awan, yang ni tak tahu apa dia. Yang lain semua tahu, tapi yang ni tak tahu apa dia. Dia mai, dia bergerak, dia duduk di atas timbang sebelah kanan, duduk atas sebelah kanan. Tiba-tiba timbangan amal dia, lagi berat. Selamat dia waktu tu. Cuma dia keheranan, dia tanya, ni apa dia ni? Malaikat pun tanya kat dia, kamu tahu tak apa ni? Tak tahu. Yang lain semua tahu, tapi yang ni tak tahu. Itu adalah ilmu yang kamu belajar, kemudian kamu ajarkan kepada orang lain, dan orang lain pakat-pakat beramal dengan ilmu tu. Yang ni kamu dapat. Inilah kita kena cari. Dah tahu amal kita sikit, dah tahu dosa kita banyak, ilmu jangan bagi berhenti dekat kita. Kita dapat satu ilmu, jangan bagi berhenti dekat kita. Nak bagi tahu dekat orang ni, bagi tahu. Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nabi tak sebut 10 ayat. Nabi tak cukup jadi alim. Tapi takat mana yang kita tahu, kita bagi tahu ke orang. Sallallahu alaihi Muhammad.
Mengaji tak tentang solat duha? Oh, pernah dengar dah. Dulu pernah main sekali, ustaz tu cerita, buatlah solat duha, buatlah solat duha. Dengar dah. Kita mengaji tentang solat duha tu, berapa orang yang mengambil ilmu daripada kita tentang solat duha yang kita mengaji tu? Berapa orang? Ataukah berhenti kat kita je? Ustaz ajak apa ni? Ustaz ajak solat duha kan ni? Lepas tu mak? Okey lah. Tak kata lah. Maksudnya ilmu dia berhenti tang dia je. Padahal anak dia boleh memang nak cerita, buat main duha ni. Main duha ni berrezeki lah, apa mau cerita lah apa yang kita mengaji pada ustaz tu. Pi abang takat mana yang kita tahu. Supaya ilmu kita tu berlanjut pi. Anak kita pula dia beramal, pahala tu sampai kat kita. Sagi dia pula pi cerita kat orang lain pula, pahala orang lain pula dapat kat kita. Sampai bila ni? Sampai hari kiamat. Kata Nabi, al-ilmu yantafa'u bih. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala idza mata bani adam in qata' amaluhu illa thalath. Bila mati saja anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali 3 benda. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah wakaf. Yang kedua al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang inilah. Salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni mailah sampai ni Kuala Terengganu ni. Cakap ni tuan-tuan tak faham, saya tak tahu lah tuan-tuan faham ke tak faham saya cakap apa ni. Harap-harap faham lah. Daripada 100 patah perkataan tu mungkin 80 aja yang faham, lagi 20 tak faham. Salat Jumaat. Tapi tak apalah, dengan harapan pakat-pakat balik beramal seorang sikit, saya nak tumpang pahala dia. Bukan saya seorang tumpang pahala ni. Ni kawan yang uruskan solat ala Jumaat, yang anjurkan. Ni sahabat saya yang bawa tolong bawa kereta main 8 jam senggut-senggut bawa kereta tu. Solat ala Jumaat. Mak ni solat Jumaat. Nu kawan yang ni berapa ramai orang yang nak mengambil manfaat saya, tukang cakap je. Silat-silat yang bawa kereta tu lagi ikhlas lagi daripada saya lagi. Silat-silat kawan yang tolong anjur, tolong urus tu pun lagi ikhlas daripada saya lagi. Ni semua orang yang main peranan supaya ilmu tu tersebar. Dan semua mereka ni, semua yang terlibat ni akan nampak nanti ni. Dia mau ke mana ni? Ni gumpalan pahala apa ni? Ni apa dia ni? Apa dia ni? Inilah pahala orang duk beramal dengan ilmu-ilmu itu. La subhanallah. Tengok-tengok dia punya gumpalan tu lagi besar lagi pada dia. Padahal dia buat kereta aja pada ustaz yang duk mengajar. Sallallahu alaihi ustaz tu belum tentu ikhlas tak ikhlas lagi. Kan? Sallallahu alaihi tuan-tuan yang sekalian saya. Abu Bakar Ad-Dunya meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari kiamat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada hari kiamat manusia akan dihisab. Barang siapa kebaikannya lebih daripada kejahatannya, maka dengan selisih satu kebaikan, sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk syurga. Dan barang siapa kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya dengan satu selisih kejahatan, maka dia akan masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat tu, kita waktu hidup di dunia ni selalu pandang kecil, selalu pandang kecil. Alah, semayang sunat je ustaz, semayang sunat je saya semayang ni. Pasal apa? Semayang sunat tak buat Sebab apa? Sebab kita rasa macam kecil. Tapi ingat, nanti di yaumul qiyamah, satu selisih pahala pun boleh menyebabkan kita masuk syurga atau masuk neraka. Orang yang ada nanti Nabi SAW cerita, orang di yaumul qiyamah bangkit-bangkit pahala dengan dosa dia sama banyak. Sama banyak, equal, tak lebih tak kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih tak kurang. Ada lah. Tapi pelik. Kalau orang Islam dosa banyak pada pahala, pelik. Umat Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Tahu pasal apa? Kita buat satu baik, Allah kira 10 kali ganda paling kurang. Paling kurang 10 kali ganda. Bukan buat, baru teringat nak buat, hajat nak buat, niat nak buat, dapat dah satu pahala. Nak sedekah lah lagi, ambil duit bolang poket, nak sedekah lagi, dapat dah satu pahala. Solat Jumaat, main-main masjid tabung lalu lupa langsung, lupa balik-balik RM1 tu dalam poket, pahala niat dia dapat dah satu. Tak padam lah. Solat Jumaat. Kalau subhanallah dia buat kebaikan tersebut, sungguh dia masuk RM1 tu dalam tabung, solat Jumaat tuan-tuan, Allah kira sampai 700 kali ganda. 700 kali ganda. Solat Jumaat sedekah. Dan solat Jumaat.
Kalau niat nak buat jahat, Allah tak kira lagi. Selagi dia tak buat, duk mainlah hati dia ni. Ish, aku ni nak kena tunjuk kat orang ni. Ish, aku nak riak. Dia buat apa? Aku ni nak kena tunjuk kat orang, Nabi nampak aku kena buat. Dalam dia duk teringat nak tunjuk tu, sampai dia habis langsung tak tunjuk kat orang. Maksud dia tak buat benda tu. Lagi tu Allah tak kira. Dia buat saja baru Allah kira. Dan Allah kira hanya satu saja. Satu dosa dia buat satu je. Jadi kalau dia buat satu dosa, dia buat satu jahat, dia dapat satu dosa. Dia buat satu baik, paling kurang dia dapat 10 kebaikan. Logik dah orang Islam pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Dia nak challenge satu dosa ni, dia kena buat. Dia nak challenge 10 baik ni, dia kena buat 10 kali dosa baru sama dengan satu baik yang dia buat. Dia faham tak bahasa saya tak tahu? Tak logik umat Nabi Muhammad pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Tapi ada. Kadang-kadang pasal apa? Nombor satu, pasal dia jahil. Dia buat, dia tak tahu cara dia buat yang betul. Dia tak buat mengikut syariat yang ditunjukkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia buat ikut-ikut pandai dia buat tanpa ilmu. Nombor satu. Nombor dua, sallallahu alaihi Muhammad. Dia buat dah, tapi di sana ada riak, ujub, takabur, tak ada pahala. Buat ada, tapi tak ada pahala. Nombor tiga, dia buat dah, ada pahala dah, diungkit pula, Allah padam pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudiannya dia buat dah, ada pahala dah, mengumpat orang pula, bagi ke orang lain pula. Tu yang ada amal tapi pahala tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ingat, nak buat apa bagi ada, jadi pahala walaupun sikit buat. Sebab tu satu riwayat sebut, jangan pandang kecil dosa-dosa kecil. Ingat, mungkin itulah yang sangat dimurkai oleh Allah, yang menyebabkan seorang itu masuk neraka. Alah, kecil ya pun, kecil tu Allah marah sangat-sangat. Jangan pandang kecil amalan-amalan kebaikan yang kecil. Mungkin itulah yang paling ikhlas kita buat, yang menyebabkan kita masuk syurga. Kita tahu yang paling Allah redha, kita tahu. Maka kecil ke besar ke, buat. Salih Muhammad, kecil-kecil buat. Tak saya tengok waktu kita sampai, ustaz kita mula 9.30 lah ustaz nak. Okey, kita makan dulu. Okey, makan dulu. Salih Muhammad, saya tengok tadi sambil dia tunggu tu ada orang bangkit sembahyang sunat. Alhamdulillah. Salih Muhammad. Ada orang duduk relax aja, tak apa. Mungkin dia niat i'tikaf, dia dapat pahala. Ada seorang pergi kat belakang tu, dia keluar pergi, saya duduk tengok, dia duduk susun selipar-selipar orang dia susun. Saya sebab kata, ya Allah, betul. Tahu pasal apa? Pasal bagi orang tu kerja macam tak ada apa-apa. Tapi mungkin yang itulah yang sangat dipandang oleh Allah, yang menyebabkan seorang itu masuk syurga. Seorang bergelumang dengan nikmat dalam syurga. Dia bergelumang dengan nikmat dalam syurga hanya kerana dia angkat satu benda yang mengganggu jalan orang mukmin. Tengok ada paku kat tengah ni, ambil pergi buang. Bukan ada apa-apa kecil sangat, ambil buang. Dapat apa? Dapat nikmat, bergelumang dengan nikmat dalam syurga. Yang dia rasa macam, yang ni je. Kini je. Gitu je. Loh, saya ingat macam tak ada apa. Sebab kadang-kadang benda kecil ni kita tak ingat. Macam duduk selfie pula. Lepas ni nampak paku, ambil paku, buat dulu video dulu. Aku ambil paku. Jangan pandang kecil dosa kecil, pahala kecil. Caption, wah seorang itu bergelumang. Nak cerita ke orang subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya timbangan boleh saja menjadi lebih ringan atau lebih berat hanya dengan sebutir biji saja. Sekecil-kecil benda. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sama banyak amal baik dengan buruk dia sama banyak, ngam-ngam sama banyak, depa duduk, depa ni gelaran depa ni dipanggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Dia panggil penduduk Al-A'raf. Siapakah penduduk Al-A'raf ni? Orang-orang yang timbangan pahala dan dosa dia sama banyak.
Depa ni lah orang yang paling akhir sekali akan dihisap. Diselesaikan depa ni selesai dulu. Depa ni yang paling last sekali. Pasal sama banyak. Yang banyak settle masuk dah surga. Yang sikit pahala dosa banyak settle lah masuk neraka. Depa ni last. Salih alaihi wasallam. Duduk atas tembok. Tembok ni nama Al-A'raf. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-A'raf. Sebelah kanan dia neraka, sebelah kanan dia syurga, sebelah kiri dia neraka. Tembok ni. Dia duduk di tengah-tengah. Dia duduk itu. Allah bagi cahaya kat depa, depa tunggu kat situ. Tunggu dengan tempoh yang begitu lama. Nanti hujungnya Nabi SAW akan jadi syafaat. Bagi syafaat. Depa nak masuk, sangat nak masuk syurga. Sampai depa duk bagi salam kepada ahli syurga ni. Teringin sangat. Tapi tak boleh nak masuk syurga pasal pahala tak lebih. Beralih dekat sini doa, ya Allah janganlah bagi masuk neraka ni. Takut nak masuk neraka ni. Pasal apa? Janganlah kami bersama dengan orang-orang yang zalim ni. Apa cerita? Sedih sama. Pasal apa? Pasal nampak neraka di sebelah kiri tu. Takut salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak boleh nak masuk neraka pasal ada pahala. Lepas itu macam mana? Tunggu sajalah. Kita ni usahalah buat kecil-kecil, buat. Pagi-pagi bangun sedekah. Ni. Tunaikan hak-hak tubuh badan kita ni setiap hari. Macam mana? Tunaikan hak kaki kita ni untuk berqiyamul lail. Memulakan hari dengan qiyamul lail. Start tu bangun berdiri dulu. Pijak. Untuk apa? Kita qiyamul lail. Tunaikan hak kaki. Tunaikan hak mata ni, salih ala Sayyidina Muhammad, hak mata ni untuk melihat mushaf Al-Quran. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tunaikan hak mulut ni untuk kita membaca surah-surah daripada Al-Quran. Tunaikan hak tangan ni untuk kita bersedekah di awal-awal pagi ni. Tunaikan hak tubuh kita ni supaya kalau tubuh kita ni kita guna untuk kebaikan pada permulaan dia, insya-Allah Allah akan jaga sampai hujung ni. Kita buka-buka mata tengok WhatsApp dulu. Ya dah saya. Buka-buka mata tengok WhatsApp dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Pendapat para ulama dalam mentafsirkan mizan. Al-Qurtubi mengutip pendapat beberapa ulama bahawa timbangan mizan itu mempunyai dua piringan yang sangat besar. Sekiranya langit dan bumi diletakkan pada salah satu pada piringannya, nescaya ia masih lebih luas untuk itu. Piringan kebaikan berupa cahaya, sedangkan piringan kejahatan berupa kegelapan. Piring ni, sallallahu alaihi wasallam, dua piring yang sangat besar. Macam mana keadaan piring ni? Wallahu a'lam. Tapi besarnya Nabi SAW cerita ni, sehingga diambil langit, diambil bumi seluruhnya. Bumi 7 lapis bumi ni. Kita ni duduk satu bahagian daripada bumi ni. Bumi ni sangat luas. Sangat luas. Ada bahagian tempat-tempat yang kita tak pernah sampai pun di dalam bumi ni. Sekali lagi Muhammad, bumi dia. Bukan cerita dekat dunia. Kat Terengganu ni pun ada tempat tak sampai lagi. Bukan cerita Terengganu. Kat Kuala Terengganu ni pun ada tempat tak sampai lagi. Kan Salih Muhammad? Luasnya. Ini Salih ala Sayyidina Muhammad ambil letak atas timbang mizan. Langit ni 7 lapis langit, yang pada setiap lapis langit tu 500 tahun perjalanan tu. 500 tahun perjalanan satu lapis. Satu lapis, 7 lapis langit. Ambil ni letak atas piring timbangan mizan. Campur dua-dua ni, masih ada balance lagi. Nak cerita punya dahsyat dan besarnya timbangan mizan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu perkataan saja dah memenuhi ruang timbangan mizan. Satu perkataan ni. Tak apa dia? Alhamdulillah. Nabi sebut walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi ruang timbangan mizan. Satu perkataan alhamdulillah tu dah penuh ruang mizan dah. Hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad.
Digambarkan oleh Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam, piring untuk timbang kebaikan-kebaikan kita putih bercahaya, cerah bercahaya putih. Sedangkan piringan kejahatan berupa kegelapan, gelap hitam. Mizan dipasang di depan arash. Tak mana duduk mizan ni, nanti depan arash Allah. Arash Allah ni besar mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Arash Allah ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi gambarkan sekeping besi. Sekeping besi, bolehlah katalah kau besar ni sekeping besi ni, besar ni. Sallallahu alaihi wasallam lempar dia di tengah Sahara. Pada pasang yang luas tu, Sahara, gurun Sahara tu, lempar di tengah-tengah tu. Inilah langit dan bumi seluruhnya, dan itulah arash Allah. Arash Allah tu seluas padang pasir yang sangat luas tu, dan alam ni, seluruh alam ni langit bumi ni, tu yang sekeping besi yang duduk tengah-tengah tu. Kita besar mana? Nak banding dengan arash Allah ni, kita besar mana? Besar abuk pun tak ada. Tu pun macam ni jalan lah. Sombong. Tengok. Pasal apa sombong sangat ni? Sombong lah. Tengok apa yang aku ada. Besar abuk pun tak ada kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak banding dengan arash Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, piring mizan tu akan diletakkan di depan arash Allah. Syurga akan berada di sebelah kanan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan di sinilah terletaknya piring cahaya tadi. Sedangkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Jahannam berada di sisi kirinya, dan di sinilah terletaknya piringan kegelapan tadi. Itu gambarannya. Tuan-tuan nak gambar aku mana tak tahulah. Kita tak reti nak gambar benda akhirat ni, bukan reti fikir-fikir dengan mata kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, boleh fikir tak macam mana Allah sebut yauma yafirrul mar'u min asalimat. Allah sebut Allah macam mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah cerita apa? Pada hari Allah khatam, tutup mulut-mulut kita, mulut cakap. Sallallahu alaihi wasallam yang bercakap apa ni? Aidihim, tangan-tangan mereka bercakap. Yang bercakap ni apa? Kaki-kaki mereka, kulit-kulit mereka jadi saksi. Tuan-tuan boleh fikirlah macam mana kulit bercakap? Macam mana kulit nak bercakap ni? Macam mana tangan nak bercakap ni? Boleh fikir tak? Sebab benda akhirat memang tak boleh nak fikir. Tak tahu. Macam mana kita nak berdiri satu tempat entah berapa ribu tahun, duduk sampai tenggelam dalam peluh ni, tenggelam dalam peluh sendiri ni sampai kat sini. Yang orang sebelah kita ni dia takat lutut, orang sebelah tu dekat buku lali, orang sebelah lagi tenggelam. Macam mana Nabi duk cerita kita duduk berimpit sampai duduk di hujung-hujung jari. Siapa dapat tak kaki dia macam ni satu nikmat. Duduk pijak ujung-ujung jari ni, duduk berdiri ni berapa tahun? 50,000 tahun duduk macam tu. Macam mana Ustaz? Tak kerti nak gambar dengan, memang benda akhirat tak boleh nak gambar dengan akal. Cerita kita nak gambar macam mana tak tahulah. Matahari duduk tegak atas kepala, tuan-tuan boleh pergi berdiri kat tengah tu, pukul 12 lagi berdiri ramai-ramai kat depan. Berapa lama boleh tahan? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tak boleh lah sekejap tu. Sekarang sana nak berdiri bertahun-tahun, matahari duduk atas kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sallallahu alaihi wasallam tu gambaran yang Nabi SAW cerita tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang sallallahu alaihi wasallam piring mizan tadi. Tapi ingat, tidak semua orang akan ditimbang amal dia. Ada orang yang tak ditimbang amal lah. Mari kita tengok hadis-hadis ni.
Al-Qurtubi berkata, timbangan mizan pasti terjadi, mesti ada. Namun demikian, tidak semestinya dialami oleh semua orang. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, salli ala Sayyidina Muhammad, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya, lalu dipegang dari atas kepala dan kakinya serta diseret dari ke neraka. Surah Ar-Rahman ayat 41. Cerita orang-orang ni nampak dah, tahu dah orang berdosa, boleh tengok ada tanda dia, malaikat pegang kepala dia, pegang kaki dia, seret, lempak pergi dalam neraka. So orang ni mungkin tak melalui timbang sebab dia dah confirm masuk neraka. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Amal orang-orang yang beruntung mungkin saja akan ditimbang, sekalipun pasti terlebih berat. Tujuannya agar kemuliaan mereka dapat disaksikan oleh seluruh makhluk, dan agar kebahagiaan dan keselamatan mereka mendapat sambutan yang baik. Ada orang-orang baik dah, terkenal dah, memang dia baik, nampak soleh dia, pahala dia pun tahu dah, kata dia ni confirm masuk syurga. Habis nak timbang apa lagi Ustaz? Timbang sebab katanya agar kemuliaan dia ni akan disaksikan oleh semua orang yang ada tu. Tengok orang ni, ya Allah, pahala banyaknya, masya-Allah, hebatnya orang ni, subhanallah. Kemuliaan dia dapat disaksikan, maka orang akan apa? Oh, hebat. Salih Muhammad. Macam orang yang dia dapat nombor 1 dalam kelas. Orang tahu tak kata dia dapat nombor 1 dalam kelas? Tahu. Betul pasal apa yang hari anugerah nak naik atas stage lagi? Yang saya selamat pasal apa? Oh, nak bagi semua orang tahu, kata sekolah ni orang nombor 1 dalam kelas, orang nombor 1 dalam sekolah. Siapa saya selamat? Kemuliaan, hebat, semua orang tahu. Yang akan menyaksikan itu ialah seluruh daripada umat, daripada zaman Nabi Adam sampai umat paling akhir, semua akan menyaksikan kemuliaan dan kehebatan orang ni, pahala yang begitu banyak dia bawa masuk ke akhirat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Agar kebahagiaan dan keselamatan mereka mendapat sambutan yang baik daripada semua makhluk. Dan demikian juga orang kafir. Orang kafir pun akan ditimbang amalnya, walaupun dia tak mempunyai kebaikan yang berguna sekalipun. Bukan ada apa pun, dia sedekah pi 1 juta pun, 10 sen pun Allah tak kira. Dia buat baik pi lah apa pun, Allah tak kira 1 pun. Tapi timbang, ya timbang juga. Sebab apa? Sebab walaupun dia tidak mempunyai kebaikan yang berguna yang dapat mengimbangi kekafirannya, tujuannya agar dosa-dosa dan nasibnya yang celaka dapat disaksikan oleh semua orang, dan agar mereka tahu sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa Allah tidak mengurangi satu kebaikan pun daripada seseorang. Salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Untung kita jadi orang Islam. Buat baik satu, buat baik pun Allah kira pahala dah. Senyum ke orang pun Allah kira pahala dah. Kalau tak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, buat pilah pahala banyak mana pun, buat pilah kebaikan sedekah, derma pilah, satu pun Allah tak pandang. Untung kita kan pilih pun tuan-tuan. Allah bagi kat kita. Takdirnya lahir-lahir mak kita Islam, ayah kita Islam, kita jadi orang Islam. Ada kawan kita lahir-lahir mak dia Hindu, ayah dia Hindu, dia jadi orang Hindu. Ada orang lahir-lahir tuan-tuan, mak ayah dia Buddha, dia jadi orang Buddha. Salih Muhammad. Dan duk beriman dengan agama tu sampai dia mati. Kita ni Allah, Salih Muhammad, lahir-lahir je Islam. Sebab tu kadang-kadang tak appreciate pun, tak hargai pun Islam yang kita ada. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung lagi. Lembaran-lembaran catatan disebarkan. Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang telah ditentukan dan pada hari kiamat yang termaklum. Surah Waqiah ayat 49 hingga ayat ke-50. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan daripada Al-Hasan berkata, aku pernah mendengar Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, manusia dibentangkan pada hari kiamat 3 kali. Kita akan berhimpun 3 kali, menghadap 3 kali. Yang pertama ketika membela diri di hadapan Allah. Bela diri. Tak, saya tak buat. Dah orang suruh saya buat. Saya tak niat pun nak buat. Bukan saya yang buat, orang kata saya buat. Bela diri. Salat Jumaat. Ya, pasal apa nak tak pakai tudung itu ni? Bukan ada siapa nampak pun, ya Allah. Tapi tu postman lalu belakang tu. Saya duk ingat dia tak nampak. Tapi kalau keluar tu boleh nampak tak agak-agak? Nampak. Betul pasal apa yang tak pakai tudung tu? Saya ingat orang tak nampak. Tapi agak-agak kalau orang lalu nampak tak? Nampak. Kelas lagi. Bagi alasan. Berhujah. Bela diri. Bukan saya. Dia yang kata halal. Betul ke ni? Haram. Haram. Tapi saya tak tahu. Pasal apa tak tahu? Sebab orang tu kata halal. Api panggil dia. Dia kata, saya dah bagi tahu dah kata haram. Dia yang nak juga. Berhujah. Waktu tu bela diri. Yang kedua, waktu mana nak menghadap ni? Waktu dia salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana? Waktu salli ala sayyidina Muhammad, dia mengaku kesalahan-kesalahan dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia mengaku kesalahan-kesalahan dia. Waktu tu salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Tadi bukan main lagi. Alasan tu, alasan ni, taklah saya tak buat lah orang tu ini. Endingnya dia akan mengaku kesalahan-kesalahan dia. Allah tahulah. Allah tahulah. Dan yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, ketika lembaran-lembaran amal catatan berterbangan. Waktu tu kita takut berhimpun. Dia mai turun, nampak macam burung-burung turun tu. Kita pun dah risau dah. Dia nak turun belah kanan ke belah kiri ke? Dia nak turun depan ke turun belakang ke? Masalahnya kita ni buat baik. Kita nak jadi baik. Kita betul nak jadi baik. Kalau tuan-tuan tak mau jadi baik, saya ingat tuan-tuan tak mailah bersila kat surau pagi-pagi ni. Sedih. Duduk rumah lagi best tak waktu ni. Boleh tidur. Nak saya buat. Salat Jumaat. Duduk rumah lagi best tak waktu ni. Yang main ni pasal apa? Pasal nak jadi baik. Yang kuliah malam-malam duduk pergi tu pasal apa? Pasal nak jadi baik. Tu yang pakai tudung elok-elok tu pasal apa? Pasal nak jadi baik. Tu yang buka tayak atas kepala tu pasal apa? Pasal nak jadi baik. Tapi kita ni dalam keadaan nak jadi baik ni pun masih duk buat jahat lagi. Masih duk buat jahat lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngata ke orang, mengumpat orang, cakap buruk tentang orang. Sallallahu Muhammad. Duk berebut harta orang, dengki kat orang, sakit hati dengan orang, iri hati dengan orang. Apa benar kita tak buat? Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kadang-kadang yang saya duk nampak lah tuan-tuan, dekat diri kita sendirilah, bukan cerita orang lain. Ikhlas ni
Bila kita buat satu benda, orang tak payah suruh tu ikhlas. Ikhlas ni bila kita buat satu benda, kita sembunyi, tak mau bagi orang nampak, itu ikhlas. Dan antara baik dengan buruk, dengan baik dengan jahat kita ni, yang mana yang nampak lebih ikhlas? Buat baik, tunggu orang suruh baru nak buat. Buat baik, nak bagi orang nampak. Buat jahat, tak payah orang suruh kita buat. Buat jahat, sembunyi, tak mau bagi siapa nampak. Nampak syarat ikhlas tu duduk kat belah baik kat belah dia faham tak? Saya takut-takutlah kita berasa macam kita ada pahala amal, tapi tu tiba-tiba tak ada. Boleh jadi terkejut nanti bila turun-turun kita amal tu, turun-turun dia rasa macam kanan dah aku ni. Aku rasa aku kanan dah ni. Tengok-tengok turun belah kiri. Allah Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu dia kata apa? Alangkah baiknya kalau kami jadi binatang aja hari ni. Lepas dia akan cek tak? Akan cek. Dapat tu kad hijau atau kad merah ya? Dapat surat amal tangan kiri, siaplah nanti. Dia akan cek satu. Sebab Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad kata, barang siapa yang didatangkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Dapat surat amal tangan kanan, alhamdulillah, lega. Pasal apa? Allah pemudah je. Okey, selesai. Okey, jalan. Pi dah. Okey, selesai. Kalau dapat surat amal tangan kiri, pi dah. Pi. Duduk kat mana? Pasal apa pi? Siapa suruh pi? Sallallahu alaihi Muhammad. Buat apa tu waktu tu? Semua. Cek satu tu. Kalau dapat surat amal tangan kanan, pi dah. Okey. Selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia akan masuk neraka. Kalau seorang duk 4 kerja kita tu, masuk kerja pukul 7.30 pagi, balik pukul 5 petang. Pukul 7 pagi tu, 7.30 masuk kerja, 7 pagi dia masuk dah, masyarakat dah. Orang balik pukul 5 petang, dia 5.30 baru balik. Waktu orang keluar rehat pukul 1, dia keluar rehat pukul 1, orang balik pukul 2, kadang-kadang orang terlajak 2.30, dia pukul 2 tepat masuk dah. Duk kerja tu, ikut tempat kerja tu aja, nampak baik dah. Kalau orang tanya, dia tu pekerja cemerlang, pekerja cemerlang tu memang kerja bagus sungguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia dah. Tapi cuba cek tengok seminit dia sepanjang tempat kerja tu. Seminit pertama, seminit kedua, seminit ketiga, seminit keempat, seminit, jumpa tak buruk dia? Jumpa. Mana dia tengok WhatsApp, tengok mesej, tengok internet, takkan dia tak buat benda tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni dalam kita dah buat baik, kalau Allah pelepas ke tu tengok sekali lalu tu, nampak baik lah. Tapi kalau Allah cek satu, melingkup dah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu bila Allah cek saja, dapat saja suratan amal tangan kiri, dan Allah akan periksa satu-satu, jawapan dia sama juga, maksudnya apa? Neraka tempat dia. Sebab Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah seseorang yang dihisab pada hari kiamat melainkan binasa. Tidaklah seorang yang dihisab di hari kiamat mesti dia akan binasa. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya daripada sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Baginda menjawab, itu terjadi pada ketika berhadapan dengan Allah, dan tidak seorang pun yang dibantah ketika dihisab pada hari kiamat, melainkan dia akan disiksa. Kalau dia kena cek satu, jawapan dia memang orang ni akan kena azab. Orang dapat surat amal tangan kanan, dapat tangan kanan, boleh lega dah sikit. Pasal apa? Pasal dia mungkin akan lalu smart tag,
ataupun dia lalu touch and go, ataupun dia RFID. Tahu RFID? Memang butuhnya dia pelekat dekat sini tu. Mau tak tahu kat sini tak ada tool. Tak ada tool patut tak tahu. Dia RFID baru punya ni pelekat dekat tu, dekat apa lampu kereta tu, tool tu. Dia lalu, tapi banyak duk sangkut. Sebab maksud RFID tu maksud dia reverse forward ID buatnya. Gitu. Baik Ustaz Syekh Muhammad. Seronok tuan-tuan duduk sini, dia tak ada tool. Saya tiap-tiap bulan tool saja lebih RM500 tool saja. Lebih saya ingat, lebih. Saat-saat top up RM500 saya top up balik. Minyak kereta dengan tanya lah, sebulan berapa ribu saya pun tak tahu lah. Berjalan banyak sungguh. Nampak macam mana kerja kita kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya jika seseorang itu dalam hisabnya diajak berdialog dengan Allah, pastilah dia akan mendapat seksanya. Namun demikian Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Bahkan Allah mungkin sahaja memaafkan, mengampuni dan menutupi dosa-dosa mereka, sama ada di dunia maupun di akhirat. Boleh jadi je. Saya cuma Allah cek, memang banyak sungguh dosa dia, tapi Allah tak apa, maafkan. Boleh jadi itu hak Allah untuk memaafkan. Sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah untuk mengampunkan. Hak Allah untuk masukkan orang berdosa dalam syurga. Itu hak Allah. Tak ada siapa pun boleh petikai hak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mendekati hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Umar. Lalu didekatkannya sehingga membuatkannya dia mengaku dosa-dosanya. Mai sini menghadap Allah. Kamu buat ni? Ya. Macam mana kita tak mengaku? Nombor satu sekali tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita buat semuanya tercatat. Baca satu-satu. Qira kitabaka, baca kitab kamu, Allah sebut dalam Quran. Allah suruh kita baca sendiri. Yang dalam hadis qudsi cerita, satu dokumen apa yang kita buat tu sejauh mata memandang tu, ada 99 dokumen yang setiap dokumen tu sejauh mata memandang. Cerita apa yang kita buat secara terperinci, tak ada satu pun yang miss. Maklum, rambut selai pun nampak kat situ. Selai rambutnya ada. Yang kita rasa macam tak ada apa tu. Sallallahu alaihi wasallam. Entah. Sekecil-kecil benda ada, sebab Allah tak zalim. Orang tulis. Boleh jadi dengan selai rambut tu jadi zalim kat kita. Tak, sekecil selai rambut pun ada. So, ceritalah yang tak pakai tudung berapa helai rambut dia duduk ada. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Lalu dah bentang kita amat, iqra kata kita baca kitab kamu sendiri, baca. Kita baca satu. Mau tak mengaku benda kita buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu sallallahu alaihi Muhammad bawa keluar main saksi pula. Siapa saksi ni? Saksi ni apa? Kulit jadi saksi. Itu buat ni. Saya buat, tangan kata. Saya yang pegang. Mulut tak cakap. Mulut nak bohong aja. Mulut bohong aja. Saya yang pegang. Kaki kita, saya yang berjalan pi. Saya tahu. Rambut jadi saksi. Dalam satu riwayat cerita dia pergi depan Allah, semua jadi saksi. Tangan kata saya buat, mata kata saya tengok, kaki kata saya yang berjalan pi, saya buat, kulit juga. Dia dah tak boleh buat apa dah hidup. Tahu dah neraka, nampak dia neraka dah ni, Allah. Tahu ada satu suara kecil yang dia cakap. Dia kata, ya Allah, bila semua anggotanya bersaksi kemaksiatan yang dia buat, boleh tak saya nak jadi saksi juga? Siapa tu? Bulu mata. Nak jadi saksi apa? Ya Allah, tiap-tiap malam
ada air yang keluar daripada mata dia yang kena saya. Dia malam-malam dia duduk menangis dengan dosa-dosa yang dia buat. Bukankah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang menangis kerana takutkan dosa tu sallallahu alaihi wasallam tidak akan disambar daripada api neraka? Betul. Akhirnya orang ni terselamat sebab ada saksi kecil bagi tahu dia buat. Ni bulu mata ni. Kecoh para malaikat kata, sallallahu alaihi wasallam, hari ni ada seorang yang terselamat daripada api neraka kerana bulu mata dia. Tuan-tuan, kita ni bulu mata pun tak boleh jadi saksi. Tak pernah menangis. Sallallahu alaihi wasallam. No, jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, tak cukup lagi saksi ni. Semua jadi saksi. Cukup dah. Dah tak mau zalim lagi. Tayang pula apa kita buat habis ha? CCTV. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masuk lift. Bukan main lagi tuan-tuan. Soleh aja masuk lift. Pasal apa? Nampak CCTV je. Kan? Orang duk tengok. Ada orang tak tengok pun dia tu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila orang duk perhati, baik saja. Tengok. Kita terlupa ada CCTV kamera tengok kita 24 jam, tak pernah habis bateri, tak pernah putus wire dia, sentiasa rakam CCTV akhirat. Nanti semua kita akan tengok ni, tayang balik ni. Yang akan tengok bukan kita seorang maklum, anak cucu kita semua kita tengok, semua akan tengok. Cucu kita yang dia lahir-lahir dia tengok kita ni pakai ketayap lah. Cucu kita yang lahir-lahir tengok kita ni, nenek dia ni pakai cantik dah. Tahu dia tengok bila? Dia akan tengok waktu usia kita 18 tahun dulu kita buat apa. Cucu kita tengok, lah ni nenek ke ni? Orang sini panggil apa nenek? Tak tahu. Ha? Tok. Oh, macam kami kat utara panggil tok. Ha. Mak apa dah? Mak dia confuse nampak gaya tu. Mak dengan itu. Habis kalau tok panggil mak, mak panggil apa? So, dia bangun-bangun dekat akhirat, dia tengok-tengok, ya Allah, ni tok ke ni? Ni tok ke ni? Yang tok dia tak panggung kepala dah. Tok dia tak angkat kepala dah. Allah ceritakan dalam Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Pada hari itu orang berdosa tu bertunduk kepala depan Tuhan, tunduk tak berani angkat, tunduk tak berani. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami nampak dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami dengar dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Tolonglah farja'na, hantar kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh dah. Hari ni kami yakin dah. Semua orang tengok ni. Ya Allah, tutup tu. Pasal apa tok buat macam tu? Jantuk dia sini. Tak berani angkat, ya Allah cukuplah, ya Allah cukup. Ibnu Abbas sebut apa? Kalau Allah buka keaiban seorang hamba di akhirat, maka dia akan minta untuk dia masuk neraka tu. Sebab tak tahan malunya dia waktu tu. Kita ni semua ada aib. Kita tahu apa kita buat dulu-dulu ni. Ha? Waktu ni kita orang duk tengok kita ni semua baik belakang ni, tapi kita tahu apa kita buat. Waktu tu kalau Allah buka balik, tunjuk balik semua apa kita buat, kita sangat malu. Ada orang yang akan minta, ya Allah, pergi masuk neraka tu lah, sebab tak tahan. Salih semua. Tu yang kita risau tu. Salih semua. Jadi subhanallah, akhirnya apa? Akhirnya membuatkan dia mengakui dosa-dosa dia. Ya Allah, saya buat, ya Allah, saya buat. Sehingga Allah bertanya kepadanya, kamu berbuat begini pada hari ini dan ini pada hari ini.
Dan pada hari ini dan ini dan ini, oh, betul kamu buat ni, betul kamu buat ni, hari ni kami buat ni kan, ini hari buat ni kan. Tunjuk kat kita. Kita nak kata apa, memang kita buat. Kita tahu apa kita buat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, waktu tu maka akhirnya orang tu dia mengaku, ya Allah, saya buat, ya Allah, benar wahai Tuhanku, saya buat. Sehingga manakala dia yakin pasti binasa, Allah berfirman, sesungguhnya dosa-dosamu itu telah aku tutupi di dunia, dan pada hari ini aku ampuni kamu atas semua itu. Kat dunia dulu aku tutup, siapa pun tak tahu kamu buat apa kan. Itulah, tak ada siapa pun yang tahu, siapa pun tak tahu. Allah tutup semua dosa-dosa itu. Hari ini Allah ampunkan, Allah kata. Waktu itu kita buat, ya Allah, leganya, alhamdulillah, Allah akhirnya ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimanakah keadaan orang kafir dan orang mukmin waktu ditimbang, waktu nak ditimbang hisab? Salli ala sayyidina Muhammad. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Itulah cerita dalam surah Waqiah tentang ashabul yamin, orang yang dapat surat amal tangan kanan dan surat amal tangan kiri. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila kerusi pengadilan telah dipasang, maka orang-orang kafir di padang mahsyar akan menyisih ke sebelah kiri, dipisahkan daripada orang-orang mukmin yang ditempatkan di sebelah kanan arasy. Bahkan ada di kalangan mereka yang berada di depan arasy, yakni orang-orang mukmin ini. Allah sebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan yakni sebaliknya dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu hari ini wahai orang-orang yang berdosa, yakni daripada bercampur gaul dengan orang-orang beriman. Surah Yasin ayat 59. Maka seluruh makhluk pun berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, sementara peluh menggenangi kebanyakan mereka, bahkan menenggelamkan sebahagian rupa sesuai dengan amal masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis, mereka semua tunduk diam dan tidak ada yang bercakap kecuali dengan izin daripada Allah. Yang bercakap pada waktu itu hanyalah para rasul dan para nabi yang dikelilingi oleh umat masing-masing. Adapun buku catatan amal yang dimaksudkan pada ayat ialah sebuah buku yang mencatat seluruh amal perbuatan setiap orang daripada umat-umat terdahulu sehingga umat yang terakhir. Buku itu diletakkan dan tidak melewatkan, tidak meninggalkan perbuatan satu apa sekalipun, yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya dicatat. Yang dicatat adalah apa saja yang dilakukan oleh setiap orang, yakni hasil tulisan para malaikat hafazah, yakni menjaga manusia sejak zaman dahulu sehinggalah detik yang terakhir dalam hidupnya. Allah berfirman, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan. Itulah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sedikit perkongsian kita tentang mizan, tentang hisab, tentang timbangan amal. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita pada suasana yang dahsyat ni, dan Allah kurniakan kepada kita suratan amal daripada tangan kanan, sallallahu alaihi Muhammad, dan Allah permudahkan hisab-hisab kita, dan Allah masukkan kita daripada kalangan orang-orang yang masuk syurga Allah tanpa hisab. Amin amin rabbal alamin, insyaallah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian. InsyaAllah saya Muhammad khusyuk sungguh nak buat tuan-tuan waktu-waktu duha ni. Nampak ada yang sedang-sedang assalamualaikum depan dan assalamualaikum belakang saja. Lepas tu dia kata apa? Wih, habis dah, cepat pula hari ni lah. Dia rasa dia duduk tenggelam dalam alam dia. InsyaAllah. Tuan-tuan kat luar sana, sebelum tuan-tuan balik sekejap ni, ada
Salih ala Syekh Muhammad, produk yang kita buat jualan untuk membantu dana pengurusan dan pembangunan Kompleks Islam Darul Faizin. Kita buat jualan susu tu susu kambing yang kita campur dengan kurma, beras perang, ginkgo biloba dan garam bukit. Tuan-tuan boleh rasalah, dia buat dalam cawan. Tuan-tuan jangan buat dalam gelas, buat dalam cawan, sedap. Bancuh bagi dia pekat sikit, sedap. Orang kecil mana jangan risau pasal kita tak masuk gula. Dalam tu kita gantikan gula tu dengan kurma, insya-Allah. Saya cuma anak-anak kita yang sekolah kan, bagi dia minum pagi-pagi sebab kenyang perut, sebab dalam tu kita letak beras perang. So dia rasa, dan beras perang ni dia tutup bau hamis kambing tu. InsyaAllah tuan boleh dapatkan kat luar sana. Dan Salih ala Syekh Muhammad, ni buku saya pun tuan boleh dapatkan kat luar sana. Buku ni saya susun doa-doa setiap pagi. Setiap pagi ada doa untuk jauh daripada musibah, jauh apa sebagainya. Tuan-tuan beramal lepas subuh dengan lepas maghrib. Baca satu doa tu. Bahagian depan ni lah. Dia buku nota sebenarnya, dia buku nota. Tapi depan ni ada doa. Tuan-tuan baca satu doa ni. Sebab doa ni kami susun bermula daripada tempoh PKP awal dulu ni pasal COVID. Jadi tiap-tiap hari beramal, tak mau tinggal sebab takut nanti terkena dengan penyakit. Dan Nabi SAW dia ajar dekat kita apa doa-doa dia. Ambil daripada hadis ni Nabi SAW ni, susun elok-elok. Tuan-tuan amal tiap hari lepas subuh dengan lepas maghrib. Jadi insya-Allah tuan-tuan dapat kat luar sana. Tuan-tuan buku ni, 3 buku ni RM50. 3 buku RM50. Tuan-tuan kongsi lah lagu di mana nah. Kemudian dekat bawah ni ada nombor telefon. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan mesej je kat nombor ni, bagi tahu kata tuan-tuan ambil buku ni kat sini, minta nombor akaun, tuan-tuan transfer online saja pun boleh. InsyaAllah. Yang paling penting tuan-tuan perhabiskan buku yang duduk kat atas. Bagi kami balik lenggang sekali, lenggang kangkung. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Kita jumpa lagi lain masa ketika aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Habib Ustaz Jafri dari segi berkongsi ilmu akhirat dan juga ilmu tamsyur bersama kita di surau Al-Tisi kita. Semoga kita dapat jemput lagi Ustaz Habib, InsyaAllah datang sini lagi lain masa. Dan insyaAllah apa yang kita dapat kita sama-sama amalkan. Semoga kita semua